Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan barisan kabinet baru terdiri daripada 31 kementerian termasuk 4 menteri kanan. Selain komitmen mahu barisan kabinet yang dibentuknya benar-benar dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat, beliau juga akan memastikan jemaah menteri yang dilantik berfungsi serta dapat menyampaikan perkhidmatan lebih berfokus. Dalam sidang media pengumuman pembentukan Kabinet Baharu Kerajaan di bangunan Perdana Putra Putrajaya siang tadi, Tan Sri Muhyiddin berkata Kabinet yang dibentuk akan memberi tumpuan kepada penyampaian perkhidmatan yang lebih berfokus dan berkesan, cekap, peduli rakyat, telus dan berintegriti dengan struktur yang lebih mantap. Barisan Kabinet juga ujarnya dianggotai oleh tokoh-tokoh politik yang berpengalaman, teknokrat dan individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Seperti mana yang saudara dan saudari ketahui, ekonomi global masa kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Perang perdagangan dan juga percaruan politik melibatkan kuasa-kuasa besar terus mewarnai lanskap sejagat. Dunia juga terkesan dengan wabak coronavirus 19 yang impaknya turut dirasai oleh negara kita. Saya sedar bahawa dalam keadaan yang tidak menentu ini, saudara dan saudari seluruh rakyat Malaysia amat berharap kepada kerajaan untuk membantu mencari jalan penyelesaian terhadap apa jua masalah yang dihadapi oleh saudara dan saudari. Maka adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah kabinet yang mampu menyelesaikan permasalahan rakyat dan membawa negara kita ke mercu kejayaan yang lebih gemilang. Syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Buat pertama kali, pengumuman pembentukan kabinet kali ini juga tidak melantik seorang timbalan Perdana Menteri. Sebaliknya, wujud 4 jawatan Menteri Kanan iaitu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang diketuai Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Jidin. Menurut Tan Sri Muhyiddin, Menteri Kanan yang dilantik akan membantu beliau menyelaras hal ehwal kabinet yang berkaitan ekonomi, keselamatan, pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan sosial. Menteri-Menteri Kanan akan membantu saya untuk menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, termasuklah mempromosikan mesyuarat kabinet di waktu ketiadaan saya di dalam negara. Dengan adanya Menteri-Menteri Kanan ini, maka tiada keperluan pada masa ini untuk seorang timbalan Perdana Menteri dilantik. Perdana Menteri turut memberi jaminan bahawa semua anggota kabinet yang dilantik adalah di kalangan mereka yang berintegriti. Dan untuk memastikan kabinet yang akan terbentuk ini adalah kabinet yang berintegriti. Semua anggota kabinet yang saya akan umumkan sebentar lagi setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melepasi tapisan oleh pihak SPRM dan PDRM. Ini ada Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri muncul sebagai mufti pertama di negara ini dilantik menganggotai barisan jemaah kabinet. Agamawan kelahiran Terengganu itu akan menganggotai barisan kabinet sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mengumumkan barisan anggota kabinet baharu di bawah pentadbiran beliau. Menurut Perdana Menteri, Dr. Zulkifli terlebih dahulu akan dilantik sebagai senator bagi membolehkan beliau memegang jawatan itu. Terdahulu pada 3 Mac lalu, Zulkifli membuat kunjungan hormat kepada Perdana Menteri di pejabatnya. Dalam pertemuan itu, beliau turut menyerahkan buku tulisannya berjudul Bayan Linnas, Penjelasan Isu-Isu Semasa dan buku Matlaq Al-Badra'in, karya Syekh Muhammad Daud Al-Fatani. Dr. Zulkifli turut memimpin bacaan doa sebelum mengadakan pertemuan 4 mata dengan Perdana Menteri. Berikut pula barisan portfolio baharu yang dihujud dan dikhususkan semula.
Bagi menangani isu-isu pembangunan dan kemajuan sosio-ekonomi rakyat di Sabah dan Sarawak, Tan Sri Muhyiddin secara khusus mewujudkan Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Kewujudannya dibuat mengikut Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 yang akan diterjemah dalam bentuk dasar dan program sekaligus memberi manfaat kepada penduduk di kedua-dua negeri berkenaan. Selain itu, portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Undang-Undang turut ditambah kepada portfolio Parlimen. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut diringkaskan kepada Kementerian Wanita dan Keluarga. Kementerian Pembangunan Usahawan pula dikhususkan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Manakala Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kini dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jika sebelum ini Kementerian Pendidikan merangkumi kedua-dua entiti pendidikan termasuk pengajian tinggi, namun kini ia dipecahkan kepada dua iaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Beberapa kementerian juga dipecahkan semula mengikut portfolio yang lebih khusus, iaitu Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains dan Perubahan Iklim dan Alam Sekitar dipecahkan kepada Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.